Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Fazril Hisham Afandi bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 25 Disember. Perpaduan dan keharmonian merupakan faktor penting yang perlu sentiasa disemai. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, kedua-dua perkara itu telah menjadi kekuatan kepada negeri Sarawak dalam mendepani pelbagai cabaran termasuklah persaingan di peringkat global. Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menambah sikap saling hormat menghormati yang sudah lama wujud perlu sentiasa dikekalkan. Justru itu katanya semua pihak mempunyai peranan yang penting dalam menjaga perpaduan dan keharmonian khususnya dalam kalangan generasi muda. Oleh kerana rakyat di negeri dan negara kita merupakan sebuah masyarakat yang terdiri pelbagai kaum dan pegangan agama, maka perpaduan dan keharmonian merupakan faktor penting yang perlu senantiasa disemak. Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud berkata demikian dalam perutusan sambutan Hari Krismas dan Tahun Baru 2023 di Kuching. Ujar beliau lagi dengan kekuatan perpaduan yang dimiliki negeri ini, ramai pihak antaranya badan sukarela, badan bukan kerajaan termasuklah individu-individu di samping kerajaan negeri telah menghulurkan bantuan tanpa mengira agama dan bangsa semasa pandemik COVID-19. Dalam hal itu, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 6.7 bilion ringgit melalui 9 pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang (PKSS) bagi meringankan beban rakyat yang terkesan. Menyentuh mengenai sambutan perayaan Hari Krismas, Tun Pehin Sri Abdul Taib berkata ia memberi peluang dan kesempatan kepada rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini meraihkannya bersama-sama dengan penuh kemesraan dan keikhlasan. Amalan itu katanya membantu memperkukuhkan lagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan yang sedia terjalin, membentuk masyarakat yang sentiasa bersatu padu dan harmoni. Di Sarawak, konsep rumah terbuka serta kunjung mengunjungi sudah sekian lama menjadi budaya hidup dan tradisi kita. Ini merupakan satu amalan yang amat baik dan harus diteruskan. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Negeri turut mengajak semua rakyat Sarawak untuk terus bekerjasama dengan kerajaan dalam membangunkan dan memakmurkan lagi negeri Sarawak. Beliau berterima kasih dengan usaha kerajaan negeri kerana telah melancarkan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk menjadikan Sarawak sebuah negeri yang maju berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Kerajaan Sarawak kini sedang menaik taraf infrastruktur secara besar-besaran sebagai prasyarat untuk membawa ekonomi negeri ke peringkat seterusnya sejajar dengan permintaan tren mega semasa dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, malah kerajaan negeri juga akan mempunyai jaringan perhubungan udara sendiri iaitu menerusi syarikat penerbangan butik untuk memudahkan perjalanan udara secara terus kepada pelancong dan pelabur luar. Ke arah itu, Premier memberitahu kerajaan negeri akan memanfaatkan sumber yang ada mengikut trend dunia selain mengurangkan perubahan iklim melalui pengurangan pelepasan karbon, pengeluaran hidrogen sebagai bahan api, perdagangan karbon dan bio bahan api hijau melalui lumut. Dalam perkembangan politik, tegasnya Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS menyokong kerajaan perpaduan seperti yang dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah kerana apa yang lebih penting ialah kekukuhan, kestabilan pentadbiran negara dan kepentingan dan hak Sarawak dapat diperjuangkan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Dengan pelantikan seorang timbalan Perdana Menteri dari 4 menteri penuh dari Sarawak dalam Kabinet Perpaduan tersebut, Sarawak diberi tanggungjawab yang besar untuk memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar untuk tempoh 5 tahun lagi.
Sementara itu, keunikan yang terdapat di Bumi Kenyalang iaitu pengganut-pengganut agama lain turut berkongsi kegembiraan dengan rakan-rakan mereka yang beragama Kristian pada musim perayaan dan sebagai ketua kerajaan, beliau akan memastikan kerajaan GPS akan sentiasa memelihara kebebasan beragama di dalam negeri. Selain daripada itu, tiada unsur-unsur ekstremisme mana-mana agama pun yang akan dibiarkan untuk menjejaskan keharmonian masyarakat dan perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama di Bumi Kenyalang. Saya dan bagi pihak keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua rakyat Sarawak yang meraihkan hari yang amat besar maknanya kepada orang-orang Kristian. Saya amat berharap Krismas membawa keberkatan kepada saudara dan saudari dan bergembiralah di samping ahli keluarga, sahabat handai, rakan dan taulan. Beliau memberitahu demikian dalam perutusan khas bersempena sambutan Hari Krismas. Oleh orang-orang Kristian, keharmonian dan toleransi kaum serta agama akan terus menjadi ciri khas bagi negeri Sarawak sekaligus menjadi asas untuk terus kukuh, bersatu dan progresif. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kerajaan negeri menerusi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR telah diperuntukkan geran berjumlah RM100 juta iaitu peningkatan 1 kali ganda daripada tahun-tahun sebelumnya. Dato' Amar Douglas menjelaskan ini menunjukkan bahawa kerajaan sentiasa menjamin hak kebebasan beragama di Sarawak dan terus membantu mengembangkan dan membangunkan kepercayaan masing-masing. Dato' Amar Douglas berkata dari sudut ekonomi, Sarawak dalam fasa pemulihan berlandaskan kepada strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ujar beliau lagi, Sarawak akan dapat mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030 sekiranya segala sumber, aset dan komitmen dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk tahun hadapan, dengan adanya peruntukan sejumlah RM10.797 bilion menerusi bajet negeri 2023, ia akan meletakkan Sarawak di kedudukan terbaik sekaligus mencapai agenda yang telah disasarkan. Dato' Amar Douglas berkata demikian dalam satu kenyataan bersempena sambutan Hari Krismas. Selamat menyambut Hari Krismas kepada semua warga Kristian di mana jua anda berada, terutama sekali anak Sarawak. Selamat menyambut Hari Krismas. Selamat Hari Krismas kepada semua yang meraihkan Hari Krismas. Selamat Hari Krismas dan selamat Tahun Baru 2023 kepada seluruh penganut agama Kristian. Selamat Hari Krismas kepada rakan-rakan yang meraihkan Hari Krismas. Dan selamat Hari Krismas kepada semua yang penganut agama Kristian. I want to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. I would like to wish all the Christian friends a Merry Christmas, all the civil people a happy, prosperous New Year. To friends and families, wherever they are, Merry Christmas, and may you have a joyful and prosperous Christmas this year, and enjoy your time with your family. Merry Christmas to all the Sarawak people, to remain healthy and connected to their family, sibling and everyone. To wish you a very merry, happy Christmas. So this year, Christmas brings unity. Christmas brings hope. And in the spirit of giving, we give one another ourselves, our time and our prayers. We wish all the people all over the world, especially here in Malaysia, all the best and Merry Christmas. Selamat Hari Krismas dan Tahun Baru. Selamat menyambut Hari Krismas dan selamat menyambut Tahun Baru.
selamat Hari Christmas, menghargai seluruh rakyat Malaysia, selamat Tahun Baru. 祝圣诞节快乐，新年快乐。 Selamat menyambut Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Dan selamat Hari Natal kepada semua penganut dan pengawal agama Kristian di negeri Sarawak. Lagu Cinta oleh Masha Milan membawa tuah kepada peserta Zon Sabah Kahirah Maisarah Syahlil dalam Kemuncak Bintang Kecil 2022 yang berlangsung di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching malam tadi. Beliau membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM20,000, piala dan sijil. Manakala Fatihah Naslin Suhailin juga dari Zon Sabah yang mendendangkan lagu Lelaki Teragung, Dinobat Naib Johan membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000, piala dan sijil. Sementara peserta Zon Semenanjung dari Johor yang diwakili Wai Muhammad Zain memenangi tempat ketiga dan juga dianugerahkan pasangan duet terbaik dan memenangi hadiah wang tunai RM5,000 berserta piala dan sijil. Hadiah disampaikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Saya berasa sangat bersyukur dan saya ingin berterima kasih kepada pihak RTM kerana telah memberi peluang kepada saya untuk sampai ke peringkat ini. Lebih 2,000 hadir menyaksikan pertandingan bertemakan neon itu yang turut menawarkan pelbagai hadiah cabutan bertuah yang menarik. Pertandingan Bintang Kecil merupakan anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama kerajaan negeri dan ia mula diperkenalkan sejak tahun 1986 di peringkat negeri dan di peringkat kebangsaan pada 1998. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 25 Disember. Kami dari unit penerbitan Berita RTM Sarawak mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas. Salam perpaduan. Assalamualaikum.